Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Waalaikum. Kita ni dah nak maghrib ni lah. Maghrib masuk pukul berapa? 7.20 kat sini. 7.20. 7.26 tadi. 7.26. Boleh sampai 7.15 boleh. Oh, 7.15. Jangan. Korang ni hujan-hujan duduk kat sini, buat apa baik main bola lah. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Sekarang paling kurang hujan dah kurang sedikit lah. Jadi saya daripada, tengok tu hujan lagi. Saya daripada Lunas tadi, kemudian dekat Kulim. Saya kata hari ni memang bercakap dengan pokok lah. Mana ada orang nak keluar hujan kan. Jadi seperti biasa, orang-orang Sungai Petani tidak pernah menghampakan. Jadi insyaAllah saya sebenarnya saya yakinlah insyaAllah kita tidak ada masalah di Bakar Arang dengan Sidam. InsyaAllah itu tak ada masalah lah. Tapi jangan tak keluar mundi pula. Datang saya berucap kata tak ada masalah di Bakar Arang dengan Sidam. Semua orang balik tidur. Sebab kita yang ada masalah sedikit pun ialah kerana kita berdepan dengan satu bentuk politik yang baru ni lah. Kalau nak ikut seluruh negeri Kedah lah, keadaan dia sekarang ni ialah memang ada kelebihan-kelebihan kepada Perikatan Nasional dan PAS, dan memang ada kelemahan-kelemahan di sebelah kita. Yang ni saya kena akui. Sebabnya ialah kita tak ada badut. Perikatan Nasional ada badut, kita tak ada badut no. Zuna, mana Zuna? Kalau nak bantu Abang Zuna, lepas ini boleh tolong belajar jadi badut macam Sanusi. Walaupun dia nampak macam melawak, tapi sebenarnya itu keadaan kempen kali ini ya. Graf sokongan pengundi ya, daripada pengundi 25 tahun ke atas sampailah 60-70 ni, bagi setiap kumpulan umur di Kedah dan juga di ke-6 negeri ni, semuanya sokongan kepada kerajaan perpaduan melebihi sokongan kepada Perikatan Nasional. 25 ke atas. Kita ada masalah yang 24 tahun ke bawah ni, 18 ke 24 tahun ya. Sebabnya begini, sebab zaman ini, bila politik ini telah dibadutkan oleh orang macam Sanusi, jadi dia mengajar budak-budak yang muda-muda ini bahawa politik ini ialah tunjuk perut boroi. Jadi budak suka lah, tengok menteri besar kita perut boroi. Kemudian politik dia naik ke pentas, dia makin hamun, caci cecah orang. Orang tepuk lah, budak-budak suka lah. Tengok. Kemudian dia tunjuk sebab-sebih kebolehan dia. Kalau tanya yang, yalah kalau kat Kedah ni tanya yang mati-matian, saya berjuang demi Sanusi. Tanya dia, sebab apa kau berjuang demi Sanusi? Dia akan kata, sebab menteri besar kami dia serba boleh. Apa kebolehan dia tu? Hari ni dia main sepak takraw, esok dia main bola. Jadi kita berdepan dengan politik yang macam ini, yang bila ada badut macam Sanusi ini, dia sebenarnya ada pengaruh dia kepada budak-budak yang pengundi muda-muda. Dan kalau sekarang ini satu-satunya kumpulan pengundi yang masih lagi Perikatan Nasional berada di depan, keluar lagi ni. Patutlah semua orang duduk kat sini tadi ya. Yang Perikatan Nasional berada di depan berbanding dengan kita ialah yang muda umur 18, 19, 20, 21 ni lah. Tapi itu juga jadi tanggungjawab kita lah, kerana kita yang lebih berumur, kita tak boleh nak salahkan yang muda-muda. Itu sebenarnya tanggungjawab ahli politik. Bila kita berkempen, kita kena berkempen dengan bertanggungjawab. Sebab mentadbir negara dan negeri ini bukan soal membadutkan diri tau. Dia akan ada kesan yang cukup besar kepada semua orang. Ambil contoh yang baik lah. Kalau yang selama ni duk bising, Saifuddin Nasution, kesian dia, dah 2-3 minggu dia duk bertukar-tukar dengan Sanusi ni dah.
Walaupun isu itu mungkin orang pandang soal isu Sanusi duk kalih cerita, hari ini mula-mula dia kata saya tak tahu apa-apa pun pasal REE ni, semua fitnah. Keluar surat pula, surat yang dia sendiri mohon untuk dapat visa untuk warga negara Cina datang kat sini. Dia kata, oh saya tak kenal pun, ini saya tak tahu, saya tak kenal. Keluar pula gambar dia dengan Uncle Sol. Saya tengok nama dia Sol Lo-Fi. Uncle Sol tu tak, keluar gambar. Lepas tu dia kata, itu gambar je, saya ambil gambar dengan dia je. Lepas tu keluar lagi, dia pergi tengok lombong REE yang korek dekat mana? Dekat Bukit Enggang. Apa nama dia? Bukit Enggang. Bukit Enggang lah. Dekat mana tu? Dekat Baling ke kat Sek? Dekat Sek. Bila dia kantor, orang tunjuk gambar, dia sendiri pergi tengok, ayat dia lain sikit tau. Ayat dia bertukar bahawa Uncle Sony bawa kitab pasal REE. Oi, minggu lepas kamu kata kamu tak tahu apa-apa. Sebelum tu kamu kata kamu tak kenal dia. Lah ni dia sebut Uncle Sony bawa kitab. Jadi, walaupun tumpuan kita mungkin pasal cerita Sanusi lah, sekarang ni dia dah jadi pertandingan teka-teki. Kod mana Sanusi nak kona hari seterusnya? Sebab keluar satu kona, keluar kedua kona lah. Tapi sebenarnya isu dia jauh lagi besar. Sebab Kedah ni negeri antara yang paling kaya sekarang ni di Malaysia ni. Kedah lagi kaya dah daripada Terengganu yang ada minyak. Mungkin lagi kaya daripada Sabah dan Sarawak. Sebab REE, deposit REE Nadir Bumi ni di Kedah ni antara yang paling besar, bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. REE ni berapa negara je ada dalam dunia ni? Ada China, ada Australia dan ada Malaysia. Dan di Malaysia ni ditadikkan ada di Kedah. REE ni bukan saja dari segi wang, bukan saja nilai itu yang Sanusi sebut sampai 43 trilion tu memang mahal. Tapi negara yang ada REE dan pandai menggunakan REE itu untuk mempengaruhi pelaburan, maka pelaburan akan masuk mencurah-curah. Kerana siapa yang ada REE ni, dia juga boleh mengawal contohnya teknologi dan industri bateri. Bateri telefon, bateri kereta. Kita sekarang semua hidup dengan bateri. Lepas ini bila kita buat solar tak? Sekarang lepas ni 10-15 tahun daripada sekarang, pakcik-makcik akan tengok di taman-taman perumahan penuh dengan bateri je. Bateri. Sebab solar bila siang ada matahari, jana elektrik, kumpul, simpan dalam bateri. Malam bila tak ada elektrik, ambil daripada bateri. Sebab itu REE ni ialah satu benda yang cukup penting sebenarnya, bukan benda main-main. Walaupun Sanusi duk kalih tu, dia ingat ini macam mainan politik sendiri. Orang Kedah ada peluang yang cukup hebat dalam sejarah, mungkin daripada zaman Merong Mahawangsa lagi, untuk berada di peta dunia saudara-saudari. Sebab itu kerajaan persekutuan menetapkan dasar setakat ini tak boleh bawa keluar REE ni. Kita kena pastikan REE ini kita gunakan sebagai kekuatan kita untuk memastikan semuanya diproses di sini. Kemudian selain daripada diproses di sini, syarikat-syarikat yang terlibat menggunakan REE itu untuk bahan akhir, baik elektronik ke, baik bateri ke, semua kena buat kat sini juga. Tapi alah, dia tengok, itu yang saya kata. Jadi orang politik memanglah seronok duduk kat pentas sembang. Tapi saya kalau saya tak nak apa-apa daripada politik ni, duit pun bukan penting sangat. Saya nak dua benda je. Satu, saya nak kalau saya bersara nanti, ada hasil kerja saya yang bagi kebajikan kepada orang lain, kerana itu pahala saya. Yang kedua, saya tak nak kena maki tu lah. Bila dah bersara semua, sampai dah umur 70-80 tahun, orang duk maki lagi tau. Susah lah hidup macam tu. Saya umur 46, saya kalau boleh dekat 60 tu aku nak bersara dah. Ada 20 tahun lagi untuk hidup diam-diam. Saya tak nak kena maki. Sebab itu orang politik kadang-kadang dia tak sedar tanggungjawab ni besar, kerana kesan tindakan kita bukan masa kita jadi menteri besar tu je.
30-40 tahun akan datang. Bayangkan kalau cerita REE tu 30 tahun daripada sekarang, habis dah kena korek. Masa itu deposit REE kita ni semua dah ada kat China ke negara lain. Masa tu negeri Kedah miskin. Orang Kedah akan makin hamun sampai ke Sudah lah. Jadi sebab itu kita bermasalah kerana kita sebenarnya kalau di Kedah ni berdepan dengan isu-isu yang cukup penting untuk masa depan rakyat. Tapi kita berdepan dengan seorang calon menteri besar daripada Perikatan Nasional yang dia ingat menatangi ni soal gigi aku. Orang duk berceramah, duk berbincang ni dia pasal kau gigi sengit, kau kurang inci. Dia rasa dengan hanya dia maki hamun semua orang tu, dia rasa dia hebat. Seolah-olah ini semua pasal diri dia. Ini tak ada kena-mengena dengan Sanusi, Anwar Ibrahim dengan saya. Ini pasal 30-40 tahun akan datang. Sebab itu saya rasa yang penting ni, sebab saya nak kejar, nak kena berhenti 7 suku ni. Yang penting ialah kita kena memahami perkara ini. Memanglah kalau yang Melayu terutamanya, memanglah mudah halwa telinga kita dengar ni. Tengok ni buat apa bagi Cina. Yang ini kalau kerajaan perpaduan ini bagi diorang ni sama macam bagi negeri kepada Cina, India. India ada 6% je kat Malaysia ni. Cina ada 23% je. Melayu Bumi Putra 70%. Nak takut apa? Yang kita takut ialah bila ada pemimpin yang dapat jawatan jadi menteri ke menteri besar ke, dia badut. Dia kena tipu dengan orang. Orang bawa kitab je suruh korek, bagi korek. Habislah. Sebab itu soal dia terutamanya kepada yang Melayu-Melayu lah. Soal yang muda-muda yang menonton semua, dia bukan soal siapa lagi hebat, siapa lagi handsome, siapa lagi lawak, siapa view lagi tinggi. Pakcik tengok, saya angkat tangan lawan Anwar Ibrahim. Itu gila. Negeri Kedah kena bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan demi rakyat Kedah. Dulu pun kami kat Selangor, Pulau Pinang, Pembangkang, kita kena bekerjasama lah, sebab kita ambil mandat tanggungjawab untuk jaga rakyat. Dan negara kita negara persekutuan. Kerajaan negeri ada kuasa dia, kerajaan persekutuan ada kuasa dia. Yang terbaik untuk rakyat ialah apabila kerajaan negeri, kalaupun kau pembangkang, kau bekerjasama lah dengan kerajaan persekutuan. Yang kau duk keliling, saya lawan Anwar Ibrahim, sampai dia duk tunjuk TikTok ni, konon perasan hebat gila lah. Dia pasang, saya tengok ada orang pas orang, ya Allah, tak cerdik betul lah. Dia nak tunjuk hebat dia, dia ajar monyet dia angkat tangan, betul letak suara Sanusi. Monyet dia pun angkat tangan lah. Lepas tu tengok ni hebatnya, monyet pun lawan Anwar Ibrahim. Yang itu akan bantu negara ke saudara-saudari? Tak ada. Yang cerita sebenarnya ialah ni dalam keadaan sekarang ni, apa kita nak buat? Negeri Kedah dengan segala potensi dan pelaburan, dan kalau di selatan Kedah ni, dia sebenarnya dah jadi bandar dah pun. Tapi secara keseluruhannya masih lagi antara negeri paling miskin dekat Malaysia. Negeri Kedah adalah jelapang padi negara daripada dulu lagi. Negeri lain semua dah moden, pertanian dia, padi dia dah boleh tanam tuai 5 kali 2 musim. Kedah tak boleh lagi. Isu dia macam itu. Tempat-tempat kelompok termiskin selain daripada Kelantan dan Terengganu, dia banyaknya di Kedah lah di Semenanjung. Itu isu dia. Jadi kalau saya jadi pembangkang pun, masa saya jadi pembangkang dulu, saya tak kacau tau perhubungan di antara negeri dengan persekutuan. Saya tumpukan tugas saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang, kejar skandal politik supaya boleh pastikan duit rakyat tak kena sakau tu ya. Saya tak ada kata Penang kita mesti lawan kerajaan persekutuan. Tak ada. Kerana demi rakyat yang terbaik, kita kena pastikan kerajaan negeri kamu tumpu buat kerajaan negeri kamu, kerajaan persekutuan kamu. Sebab itu tengok tak, dia tak banyak isu pasal Kerajaan Perikatan Nasional dekat Terengganu tau. Tak ada isu. Saya pergi ke setiap negeri tau sebagai Menteri Ekonomi, duduk sekali dengan menteri besar, termasuklah negeri-negeri pembangkang. Saya boleh duduk elok-elok je dengan Menteri Besar Terengganu.
Datuk Seri Dr. Samsudi boleh bincang elok dah. Tak ada timbul isu mari kat Kedah jadi benda lain. Negeri Terengganu mana ada cerita yalah dia PAS, kita pakatan kerajaan perpaduan, tapi tak ada isu perancangan. Contohnya saya bagi contoh tak, saya tak adalah nak puji sangat kerajaan PAS Terengganu ni, tapi bila kami buat untuk membasmi kemiskinan, kita minta tanah supaya kita boleh buka tanah-tanah pertanian moden untuk bagi orang miskin. Kita latih, kita buat semua dah. Yang Terengganu dah bagi dah, Kelantan tak bagi lagi, Kedah tak ada lagi. Jadi isu dia ialah macam mana kita nak menghormati kerajaan negeri. Siapa-siapalah jadi kerajaan negeri, siapa-siapa jadi kerajaan persekutuan, supaya kita berlumba-lumba untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Kerana kuasa itu akhirnya adalah di tangan rakyat. 5 tahun sekali kita masuk berlawan lah. Dah rakyat buat keputusan tu, kita tumpu lah. Apa yang cerita Sanusi saya tahulah, dia umur tak jauh beza dengan saya lah. Dia dulu mak jiwa. Mana mak jiwa kat sini kan, sekolah mak jiwa. Kita orang budak asrama penuh. Biasalah budak lelaki asrama penuh ni, kalau kita tak matang sampai ketua, dia rasa lagi hebat dia melawan kuasa, lagi hebat dia. Itu yang dia kena buang sekolah tu. Sampai ketua dia ingat ini soal lawan pengetua. Jadi dia rasa dia hebat boleh lawan semua. Dia tak ada kena mengena yang itu. Sebab itu contoh yang paling baik ni, soal Kulim Hi-Tech Park yang terbaru Infineon. Saya nak bagi contoh gambaran kepada pengundi-pengundi. Datuk Seri Anwar Ibrahim 2-3 hari lepas lah saya ingat telah umumkan pelaburan tambahan Infineon sebanyak 25 bilion di Kulim Hi-Tech Park. Jadi Datuk Seri Anwar umum. Bila Datuk Seri Anwar umum, geng-geng walaon ni semua, oh tahniah Sanusi, tengoklah betapa hebatnya Sanusi membawa pelaburan ke Kedah. Jadi kami jawablah, itu tak ada kena mengena dengan Sanusi, itu adalah tugas dan juga sumbangan kerajaan persekutuan kepada Kedah. Selama ini pun bukan mengaku yang bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri baru buat. Kulim Hi-Tech Park itu ialah di bawah kerajaan persekutuan daripada zaman Tun Mahathir lagi pun. Tak ada pun orang mengata. Tapi janganlah berbohong kepada yang muda-muda ni. Kalau kamu tak buat, jangan mengaku. Jadi timbullah orang kata, ni apalah. Bila dia tak boleh jawab macam tu, dia kata, tengok, apalah Rafizi ni macam tak reti bahasa. Infineon ni dah ada dekat Kedah lama dah. Sekarang seolah-olah Infineon ni dia nak claim baru ada. Ini yang saya nak tunjukkan bagaimana, saya nak terangkan bagaimana kalau kerajaan persekutuan buat kerja kami, dan kalaulah ia disokong dengan baik oleh kerajaan negeri, dia akan ada limpahan kebajikan yang berganda kepada rakyat. Ambil cerita Infineon. Infineon ni dalam semiconductor dan chip. Semiconductor dan chip ini ialah industri yang memerlukan pelaburan yang sangat besar, berbilion-bilion. Dia bukan macam kita jual burger, nak buat satu tu berbilion-bilion. Bila dia dah, memang Infineon ni dah ada lama kat Malaysia. Kilang dia yang pertama di Melaka. Kemudian bila buka Kulim Hi-Tech Park, dia pun besarkan lagi, ada satu lagi di Kulim Hi-Tech Park lah. Bila sesebuah syarikat antarabangsa macam Infineon, macam Intel, macam Micron, bila dia nak tambah kapasiti pengeluaran dia nak buka kilang baru ke, dia sama macam kita. Keputusan itu dibuat di ibu pejabat. Keputusan itu dibuat di Jerman, ibu pejabat Germany. Jadi semua cawangan-cawangan Infineon di seluruh dunia ni akan berlumba-lumba cuba meyakinkan kenapa kapasiti tambahan yang 25 bilion itu perlu dibuat di tempat aku, bukan tempat dia. Jadi Infineon kalau dekat India pun kena cuba yakinkan, yang kat China pun kena yakinkan, yang dekat Malaysia pun kena cuba yakinkan. Benda tu memang berlaku macam saya. Tapi masalahnya Sanusi itulah. Sanusi satu-satunya pengalaman dia menguruskan perniagaan ialah REE. Dia tak pernah tahu semua. Saya dulu menguruskan pelaburan dan juga operasi huluan upstream Petronas di seluruh negara. Memang kita tahu di seluruh dunia.
Memang macam itu, katakanlah kita nak belanja 20 bilion untuk tahun depan. Maka kita masing-masing Petronas di setiap negara ni akan cuba yakinkan kenapa patut buat di Mozambik, bukan buat di Vietnam. Dia akan bagilah. Jadi samalah berlaku dah. Kalau tak kena cara, maka pelaburan-pelaburan itu tidak dibuat di negara kita. Dia akan buka ke negara lain. Sebab itu dalam 2-3 tahun kebelakangan ini memang ada kapasiti-kapasiti baru bagi syarikat-syarikat antarabangsa yang telah bertapak di Malaysia. Dia tak datang kat Malaysia. Contohnya Micron. Bukan kat Sungai Tani lah, dekat Penang. Micron besar kat Malaysia. Tapi pelaburan terbaru yang dia umumkan bukan di rantau ini, dibawa pergi India. Dulu Perikatan Nasional juga duk bising, macam mana ni syarikat kita dah meninggalkan negara kita daripada zaman Muhyiddin lagi ni duk bising tak? Ni saya nak sebut macam mana kalau perancangan dan campur tangan yang betul di peringkat kerajaan persekutuan akan membantu kita bukan saja mengekalkan pelaburan sedia ada ni di dalam negara kita, termasuk di Kulim High-Tech Park, tetapi dia akan meyakinkan supaya pelaburan-pelaburan baru macam yang Infineon buat 25 bilion itu, dia dibawa dan kekal untuk membesarkan lagi yang sedia ada. Saya nak tanya saudara-saudari macam-macam. Katakanlah dalam kehidupan yang lain, pakcik-makcik saudara-saudari ni adalah CEO Infineon dekat Jerman. Apa bila nak tentukan nak bawa 25 bilion nak buka kilang baru ni, apa yang pakcik-makcik akan cari? Apa kelebihan-kelebihan dan tawaran daripada negara-negara ini yang boleh meyakinkan patut buka dekat negeri A dan bukan negeri B? Ni sama saja tanya, saya tahu tak boleh jawab lah. Cikgu kadang-kadang jahat macam tu, dia tanya memang budak tak boleh jawab. Di negara barat, company macam Infineon semua ni ialah syarikat-syarikat yang pelabur-pelabur dia semua daripada kebanyakannya negara barat. Negara barat ada satu syarat yang ketat, iaitu pematuhan kepada ciri-ciri penggunaan tenaga boleh baru untuk kita menjaga alam sekitar. Kat Malaysia tak jadi cerita panjang ni, cerita REE, bukan cerita REE, itu Sanusi, cerita renewable energy, cerita tenaga boleh baru, solar semua ni. Kat Malaysia dia tak cerita panjang. Di luar negara, pelabur di New York ke, di London ke, bila pelabur nak melabur, dia akan pastikan syarikat itu bukanlah syarikat pencemar udara. Syarikat itu ada kandungan tenaga boleh baru yang tinggi, sebab diorang semua sangat pentingkan pematuhan kepada perubahan iklim. Sebab dia merasa tempat dia dah jadi makin panas lah, salji melampau-lampau kan. Kita pun dah mula rasa dengan banjir semua kan. Jadi satu ciri utama untuk syarikat-syarikat besar ini memutuskan dekat mana dia nak buat pelaburan, dia bukan pasal kita bagi dia insentif cukai ke, bagi dia duit macam-macam. Tak ada dah. Dulu ialah bagi Sanusi reti bagi tanah. Bagi tanah. Bagi tanah, kalau kau bagi satu kedah pun tanah, kalau tak kena cara, orang tak datang. Sebab kita kena tahu apa yang dia perlukan untuk dia datang. Sebab itu saudara-saudari, 2 minggu lepas Datuk Seri Anwar lancarkan ekonomi madani, dan satu komponen penting dalam ekonomi madani itu ialah pelan peralihan tenaga negara. Sebab untuk kita kekal bersaing dan dapat meyakinkan syarikat-syarikat besar ni untuk datang, kita mesti mempunyai plan dan juga meyakinkan mereka bahawa kapasiti penjanaan tenaga boleh baru kita, solar tak solar ini, boleh memenuhi keperluan mereka. Yang itu kalau orang kata, alah Infineon dah ada, dulu kita tak ada pelan peralihan tenaga. Kalau pelabur datang tanya, berapa kapasiti solar kamu? Gigit jari. Zaman Taqiyuddin jaga sektor tenaga, masa zaman Perikatan Nasional dulu, dia Menteri Tenaga. Apa plan dia untuk membantu negara dalam peralihan tenaga? Tanam pokok. Memang pelabur lagi lah. Sebab itu kalau saudara-saudari tengok, benda pertama saya buat sebagai Menteri Ekonomi, masa tu orang-orang Perikatan Nasional ni, walau ni tak kerti bahasa, dia tanya, kau ni Menteri Ekonomi, kenapa kau jadi Menteri Alam Sekitar? Sebab engkau bodoh. Sebab tak faham
bahawa benda yang paling penting ialah peralihan tenaga. Bila ada peralihan tenaga yang bagus, bila kita sudah ada rancangan-rancangan rintis yang besar, bila kita sudah ada sasaran berapa banyak penjanaan solar, barulah orang masuk. Sebab itu saudara-saudari, bila Datuk Seri Anwar umumkan tentang Infineon buat keputusan, itu maksudnya Infineon di Malaysia telah berjaya meyakinkan Infineon di Jerman bahawa tempat yang paling baik ialah di Malaysia, kerana salah satu sebabnya ialah Malaysia selepas ini akan menjadi bateri solar Asia Tenggara. Itu cara dia kita bawa kemakmuran, bentuk ekonomi yang mampan, bawa pelaburan. Bukannya sembang kencang macam Sanusi. Bayangkanlah, Sanusi ni Infineon nak jumpa dia, Infineon Google tengok gambar dia dengan perut dia. Infineon kata, ni menteri besar jenis apa ni? Tak serius. Infineon Google dia tengok TikTok dia buat lawak pasal orang lain. Tengok Google dia kena dakwa sebab menghina Sultan. Saya lihat pelabur datang ke macam tu. Jadi sebab itu orang-orang dekat Sungai Petani ni tak ada masalah lah. Saudara-saudari dah faham. Yang saya nak minta sebelum saya kena halau dengan masjid lepas ni, satu saja. Seperti yang saya sebut mula-mula tadi, kita berada di depan dalam semua kumpulan umur pengundi 25 tahun ke atas. 25 ke 35 kita di depan, 35 ke 40 kita ke depan, 40 ke 55 kita ke depan, 55 ke 65 kita ke depan. Zaman saya muda-muda dulu dah, saya selalu kata, yalah tolonglah adik-adik balik ceritakan mak ayah tu, suruh dia berubah. Sekarang ni saya kena kalih terbalik pula kepada adik kakak yang ada, adik-adik, anak-anak semua. Kita tak salahkan mereka. Mereka sekarang ini sedang dicandukan dengan politik badut yang dibawa oleh Sanusi. Mereka ini sebenarnya yang ada kesan besar yang kita perlu terangkan, yang kita perlu yakinkan bahawa mengundi itu bukan suka-suka. Mengundi itu bukan soal naik motor kapcai pusing satu kampung ni. Mengundi itu ada kesan yang cukup besar kepada mereka juga. Sebab lepas ni dia orang akan kahwin, lepas ni dia kena bayar sewa rumah, beli kereta. Masa itulah dia kata, celaka Sanusi. Zaman aku muda dulu dia tipu aku tak tahu apa-apa, tengok sekarang macam mana. Jadi sebab itu saya minta bantuan semua yang ada. Kita kena pastikan pertama, semua keluar mengundi. Melayu, Cina, India keluar mengundi seberapa ramai, kerana salah satu sebab yang menyumbang kepada keputusan pilihan raya umum yang lepas 14-1 di Kedah, hanya Sungai Petani menang, ialah kerana pengundi-pengundi bukan Melayu, jumlah yang keluar mengundi itu paling rendah sejak 2008. Dah azan ke? Belum ya? 2008, 2013, 2018 jumlah yang keluar mengundi di kalangan bukan Melayu sekitar 81 ke 83%. Baru ni 68. Ada 15% pengundi-pengundi Cina dengan India, Siam yang tak keluar. Jadi kena beritahu dia orang, kena telefon sekarang. Kecualilah mereka nak negeri Kedah yang sangat berpotensi dan kaya ini dibadutkan lagi untuk 10, 15, 20 tahun akan datang. Yang Melayu kena beritahu kepada yang muda-muda bahawa ini cerita besar ni. Kalau nak tengok, kalau kita nak pilih badut besar Kedah, boleh. Kita ramai-ramai pilih Sanusi. Saya pun akan undi Sanusi. Tapi kalau kita nak pilih kerajaan negeri, dan kita perlukan kerajaan negeri itu saling bersaing secara sihat dengan kerajaan persekutuan, yang terbaiknya kita hantar isyarat kepada Sanusi. Kalaupun Kedah ini tidak menang lagi untuk kerajaan perpaduan, bila ada peralihan undi yang besar melawan Perikatan Nasional, saya berdoa Sanusi faham-faham lah lepas itu. Orang tak suka cara dia politik berbadut seperti itu. Orang nak dia serius. Orang nak dia jangan lawan kerajaan persekutuan, kamu kerjasama dengan persekutuan. InsyaAllah hasilnya ialah orang-orang Kedah akan dapat dibela oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan.
Persekutuan. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Betul-betul satu lagi, thank you uncle, auntie, Aceh, Anne. Saya harap kita kekalkan Sidam dengan Bakar Arang, tolong kawasan-kawasan lain, dan kita sama-sama usahakan supaya Kedah ini capai potensi dia. Saya suka Sungai Petani daripada saya bukan ahli politik lagi, sebab dulu saya selalu bawa budak-budak sekolah saya datang main hoki dekat Sungai Petani. Dan Sungai Petani masa itulah 15-20 tahun yang lepas ada nasi lemak paling sedap dan paling murah sekali. Nasi lemak RM2 dia dulu-dulu. Jadi saya sangat berharaplah kubu kita yang di Sungai Petani ini akan bawa kesan ke tempat-tempat lain di seluruh Kedah. Jadi saya sudahi sesi. Nandri Waalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rafizi Yang Berhormat Menteri Ekonomi dan juga